Assalamualaikum dan salam seraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 21 Oktober 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita. Bangunan Dewan Bandaraya Miri yang dijangka siap sepenuhnya pada akhir bulan ini akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg pada 15 November depan. Bangunan tersebut juga akan menjadi mercu tanda baharu untuk Miri selain menyediakan pengurusan dan pentadbiran secara digital selaras dengan visi menjadikan bandaraya itu sebagai sebuah bandaraya pintar, hijau dan peranginan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata bangunan itu kini pada tahap 99.67% siap dan kerja-kerja sentuhan akhir di bahagian atap bangunan serta proses menyusun perabot sedang dilakukan. Menurutnya, bangunan berkenaan mempunyai reka bentuk yang menggabungkan elemen indeks bangunan hijau seperti penggunaan tenaga dan air yang cekap, jaminan kualiti alam sekitar, perancangan dan pengurusan tapak yang mampan, penggunaan bahan dan sumber yang efisien dan reka bentuk yang inovatif turut menggalakkan kelestarian dalam persekitaran yang dibina. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan dan memantau perkembangan projek bangunan Dewan Bandaraya Miri pada Rabu. Dalam pada itu, beliau turut berpuas hati dengan perkembangan dan persediaan bangunan tersebut dan meminta jawatankuasa menyediakan Plan B sekiranya cuaca tidak mengizinkan pada hari perasmian kelak. Untuk rekod, projek berkenaan telah tertangguh selama 10 bulan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Laporan seterusnya, Pantai Trombol yang terletak kira-kira 30 km di pusat bandaraya Kuching bakal menjadi destinasi pelancongan baharu yang popular di negeri ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pantai berkenaan mampu menjadi destinasi wajib dilawati di Sarawak sekiranya mempunyai kemudahan yang lengkap bagi memberi pengalaman menarik kepada pengunjung. Menurutnya, Pantai Trombol sangat popular dengan keunikan pantainya yang panjang dan ditambahkan lagi dengan pemandangan menarik Pulau Satang. Jadi ini satu lokasi yang terkini di dalam Bandaraya Kuching yang menjadi kunjungan orang awam untuk berkelah, beriadah, bersukan dan sebagainya. Jadi tempat ini menjadi kunjungan ramai setiap hari, terutama pada hujung minggu. Jadi lantaran daripada itu, akibat daripada kehadiran begitu ramai pengunjung, orang ramai, maka pihak JKK telah pun berbincang sama mereka untuk memastikan bahawa tempat ini berada dalam keadaan yang kondusif dan dapat menerima kunjungan orang ramai. Pada masa yang sama juga mereka nak ambil kesempatan supaya kehadiran orang ramai dapat membantu meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat kampung. Jadi pada pagi ini beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kerja bersama pengurusi Majlis Pembandaran Padawan merangkap adun Batu Kitang Lo Keciang pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga adun Pantai Damai memberitahu cadangan untuk menaik taraf jalan raya penghubung dari jalan utama menuju ke Pantai Trombol akan dibincangkan untuk mendapatkan dana bagi projek jalan tersebut. Beliau juga berharap para pengunjung yang mengunjungi pantai berkenaan supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan. Yang keduanya kemudahan asas seperti tandas awam, tempat rehat, gazebo dan juga tempat duduk dan tempat untuk berkelah. Mungkin ada tempat sedikit untuk sukan-sukan kecil. Juga kemungkinan menjadi keperluan di tempat ini. Seperti yang kita selalu lakukan di pantai-pantai yang lain, yang ada di kawasan saya, kita ada beberapa tempat yang disediakan kemudahan itu dalam kawasan Dun Pantai Ramai. Contohnya macam di Kampung Sentubong, di Kampung Pasir Panjang dan juga di Kampung Buntal, kita sediakan kemudahan-kemudahan awam. Jadi kita akan usahakan sedemikian untuk Kampung Trombol. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemui beberapa penduduk dan peniaga tempatan dan mereka berasa bersyukur dengan adanya kuasa media sosial dapat menjana pendapatan mereka di situ. Dulu kampung tu pantai tu lah orang madah nang si glamour lah. Pada Kampung Trombol pun orang si tahu. Bila kuasa viral adalah orang-orang dari Kuching pergi meneroka lah makin jeraya tu mula YouTube yang ada pantai kaca, ada yang boleh nanggas sunset apa semua nak
Pasianya Madah ada pemandangan yang indah lah. Sentubung, Pulau Satang kecil, Satang besar, pasal Pulau Sempadi, apa semua. Dari sial lah. Apabila kuasa viral ya, semualah orang datang. Start 2020. Bila lah nak orang kami start hari Malaysia Day nak, orang dah kami semua terkejebok semua. Memang kami terperanjat macam orang terpinga-pinga. Jadi orang cari apa nak dimakan. Jadi kami orang malah lah cara macam ni, cara kami orang nak berdagang. Nak mantu orang pun kehausan, kelaparan di laut tu. Jadi carilah inisiatif macam ni kami orang nak berdagang apa indah. Rezeki untuk kami orang kampung tu lah. InsyaAllah mudah-mudahan lah. Sampai jangannya setakat tu aja lah. Jangan kata orang anak-anak tu ayam. Mudahannya berterusan. Kerjaan pun membina nak apa yang untuk untuk pelancong. Ya, untuk nak tarikkan pelancong. Jadi adalah ekonomi kami orang situ berubah. Kehidupan kami orang situ berubah. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan semua kawasan di luar bandar dan pesisir di negeri ini menikmati kelangsungan pembangunan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julahi Narawi berkata, pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur jelas menunjukkan Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memastikan tiada kawasan yang tercicir daripada menikmati arus pembangunan. Menurutnya, bagi dirinya sebagai adun sebuyau, pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan asas juga sentiasa menjadi keutamaannya sejak menjadi wakil rakyat di kawasan berkenaan. Pertama, yang penting bagi saya ialah pembangunan projek infrastruktur. Projek infrastruktur yang melibatkan pembinaan jalan raya, yang melibatkan baik kulit jalan raya, yang melibatkan pembinaan benteng laut, yang melibatkan projek bekalan air. Ini di antara projek infrastruktur yang projek infrastruktur dan kemudahan asas yang perlu kita sediakan sejak bermula saya berada di kawasan ini, lebih-lebih lagi sejak 5 tahun yang lepas. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke projek tebatan banjir benteng laut di Blok F Fasa 1, Kampung Baru hingga ke Kampung Giat Mara, Sebuyau pada Rabu. Dalam pada itu, beliau memberitahu hampir semua kampung dan rumah panjang di kawasan Sebuyau sudah dihubungi dengan jalan raya kecuali dua rumah panjang iaitu Rumah Panjang Sungai Ijok Ulu Sebangan dan Rumah Panjang Sungai Merah di laluan Batang Lupar. Bagaimanapun katanya, kerajaan negeri sudah menyediakan peruntukan bagi membangunkan jalan perhubungan menuju kedua-dua rumah panjang tersebut. Beralih ke laporan program ziarah UKAS dengan Menteri Muda, Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin turun padang bagi memeriahkan program berkenaan di Dewan Serbaguna Kampung Semaru pada Rabu. Beliau yang juga adun tarat memaklumkan program kali ini melibatkan 9 kampung di bawah pentadbiran pejabat daerah terbeduk iaitu Kampung Bisira Rayang, Kampung Bukit Nanas, Kampung Darul Islam Belimbing, Kampung Kawa Belimbing, Kampung Pelaman Dunuk, Kampung Padus Tubot, Kampung Rudan, Kampung Semaru dan Kampung Senah Rayang. Dalam program sama, Datuk Roland menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP tahun 2021 yang berjumlah RM125,000 kepada 12 penerima seperti tertera. Pihak UKAS dalam program tersebut telah memberikan sumbangan keperluan pencegahan COVID-19, banner terus patuhi SOP dan poster berkaitan dengan rabies kepada penduduk kampung berkenaan. Sementara itu, Pusat Hikmat Parlimen Batang Lupar telah menyampaikan bantuan serta keperluan asas di kawasan Parlimen Batang Lupar yang disumbangkan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib.
Sumbangan berupa bekalan susu formula, lampin pakai buang serta makanan asas telah disampaikan oleh Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim bertempat di Masjid Rahmaniah Pusak pada Rabu. Selain itu, Datuk Seri Rohani turut menyampaikan sumbangan khairat kematian kepada 4 penerima sumbangan bantuan bencana dan 2 penerima bantuan perubatan. Sementara itu, seramai 36 orang pula merupakan penerima sumbangan pendidikan daripada kawasan Beting Marodan dan 2 penerima dari Kampung Maludam Lingga. Dalam ucapannya, beliau memberitahu penduduk di kawasan berkenaan perlu bersedia menghadapi kehidupan norma baharu dalam fasa endemik kelak. Endemik bermakna kita ada diberi kebenaran untuk kita keluar merentas daerah dan termasuk merentas negeri. Dan kami nanti kakak menyokong nak balik kampung, ada yang datang dari Semenanjung dan sebagainya. Dan SPMC yang menjaga kuasa bencana negeri telah memudahkan dari segi urusan untuk kita balik ke kampung. Manakala di Kota Samarahan, industri pembuatan serbuk sabut kelapa atau Cocoa Peat di Kampung Mang berpotensi untuk dimajukan. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang, memaklumkan industri berkenaan mendapat permintaan yang tinggi terutamanya dalam kalangan pemain industri pertanian. Jelasnya, industri pembuatan serbuk sabut kelapa dapat dikembangkan menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan, ISDA, berikutan sumber utama senang diperoleh dari kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak cadangan pembuatan serbuk sabut kelapa di Kampung Mang pada Rabu. Turut hadir pada lawatan tersebut ialah Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merangkap pengerusi Agensi Pembangunan Bersepadu Bahagian Samarahan ISDA, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak merangkap pengerusi Jawatankuasa Kecil Pembangunan Pertanian ISDA, Datuk Muhammad Naruddin Majais dan Residen Bahagian Samarahan Ibrahim Lumpu. Dalam program yang berasingan, Rubiah memberitahu ladang nanas yang berkeluasan lebih 1,000 ekar di Kampung Sungai Mata menjadi antara tarikan baru agropelancongan di Kota Samarahan. Selain daripada potensi memajukan perindustrian produk berasaskan tanaman nanas, Rubiah memaklumkan kawasan itu juga berpotensi dijadikan sebagai kawasan tarikan baharu. Tambahnya lagi, pengunjung-pengunjung yang datang di situ bukan sahaja dapat merasai suasana alam sekitar yang lebih segar tetapi mampu untuk mempelajari sedikit sebanyak teknik yang betul dalam menguruskan peladangan atau pertanian, seterusnya dapat melihat sendiri penternakan haiwan ternakan seperti kambing. Berikut pula, seramai 618 orang pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Terbedu yang berumur 13 hingga 15 tahun menerima suntikan dos kedua pada Rabu. Para pelajar tersebut telah melengkapkan suntikan vaksin mereka di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Terbedu yang turut diiringi oleh ibu bapa masing-masing. Proses vaksinasi yang dikendalikan oleh Jabatan Kesihatan Bahagian Serian berjalan dengan lancar serta dengan kerjasama pihak sekolah dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 767 kes positif baru COVID-19 pada Rabu melibatkan 36 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 233,740 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes-kes positif adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan media memaklumkan 756 atau 98.57% kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 11 atau 1.43% dalam kategori 3, 4 dan 5 dicatatkan. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Jalan Matang Kuching. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 45 kluster dan 4 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sayangi keluarga anda, ambil ujian kendiri sebelum berangkat menziarahi keluarga anda di kampung. Jangan bawa jangkitan kepada insan yang tersayang, kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.